بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca kitab kita pada pagi ini, Talbisul Iblis, karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, suka untuk saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan, baiklah sama-sama kita merenung satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, hadithun sahih, daripada jalur sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: lamma khalaqa Allahu al-khalq kataba fi kitabi fahuwa 'indahu fawqa al-'arsh inna rahmati taghlibu ghadabi. Hadithun sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, tatkala Allah mencipta makhluknya dan dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, yakni di atas arsy, yang tertulis sesungguhnya rahmatku itu lebih besar, lebih luas berbanding kemurkaanku. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, inna rahmati taghlibu ghadabi. Ini ucapan Nabi SAW. Ini membuktikan bahawa walau bagaimana besar pun dosa hambanya, walau bagaimana sekalipun keadaan hambanya, dalam sebagian riwayat yang lain, bi dharabil ardi, jika sekiranya hambaku ini datang kepadaku dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi, wa rajautani, dan dia sentiasa memohon kepada aku, maka ghafartu lak wala ubali, maka aku akan berikan keampunanku kepadanya dan aku tidak peduli. Tuan-tuan sekalian, dalam riwayat yang lain, Nabi mendatangkan satu cerita kepada para sahabat. Qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabi, ketika mana Nabi datang ataupun berada dalam satu rombongan, yakni tawanan perang, tiba-tiba seorang wanita, dia tercari-cari anaknya yang hilang. Tuan-tuan, barang hilang tak apa lagi, boleh beli lain, ni anak hilang ni. Dalam rombongan tawanan perang tersebut, Nabi lihat dengan mata kepala Nabi SAW, seorang ibu, seorang wanita, dia mencari-cari anaknya yang hilang. Merata dia, bagi ke kanan, tanya orang ni, risau sebab anak yang berada kandungan itu 9 bulan dilahirkan, hilang di mata dia. Kemudian apabila wanita tersebut menjumpai anak tu, lama cari, tengok-tengok, jumpa balik. Bila jumpa balik anak, tuan-tuan sekalian, ibu tu dia peluk ni, tuan-tuan, tak tahu nak kira. Dalam hadis disebut bahawa akhadhathu fa'alsaqathu bi batniha wa arda'atahu, dia pegang, dia peluk anak dia tu dengan penuh kasih sayang, tak maulah.
Tak mau dah bagi hilang untuk kali yang kedua. Dia tak mau. Sebab sayang sungguh. Maka Nabi SAW bila tengok keadaan begitu, Nabi tanya para sahabat, "Atarawni hadhihi tarahatu waladiha finnar?" Nabi tanya dekat sahabat, "Wahai sahabatku, apa rasa perempuan ni dia mau tak lempak anak dia dalam neraka, dalam api?" Saja Nabi jentik para sahabat supaya fikir. Apa rasalah ikut pertimbangan apa? Agak-agak perempuan ni bila dia cari anak, lepas tu dia dapat balik, dia sayang sungguh, dia peluk. Bila dia dapat anak dia tu, dia nak lempak tak dalam api? Oi, para sahabat kata, "Ya Rasulullah, takkanlah dia nak lempak anak dia pun." Maka kata Nabi SAW, Nabi kata, "La, faqala Allah arhama bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Ini lafaz Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah. Maknanya ini contoh yang Nabi buat bagi dekat dengan kita. Anak, ibu sayang kepada anak. Sayang kepada anak tu bila dia hilang, dia cari jumpa balik, dan dia tak mau lempak anak tersebut dalam api. Macam itulah Allah, Tuhan kita, lebih menyayangi berbanding dengan wanita ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan, apa pengajaran ringkas daripada ni sebelum kita baca kitab Talbis Iblis? Yang pertama, tuan-tuan, inilah sifat Tuhan kita. Walau bagaimana sekalipun keadaan kita, walau apapun yang kita lakukan pada waktu usia muda kita, waktu kita berserabut dulu, waktu kita pening dulu, tapi Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita. Bermaksud apa? Bermaksud Allah sedang berikan peluang kepada kita untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Mudah-mudahan mukadimah riwayat Bukhari dan Muslim itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita sudah bahas bagaimana beritan-beritan syaitan, cara iblis nak merosakkan hamba Allah ini dengan cara terhadap orang-orang yang menganggap adanya penitisan roh. Kita sudah bahas pada pertemuan lepas, maknanya ada di kalangan manusia ni, tuan-tuan, kepercayaan mereka, dia percaya roh kita ni boleh berpindah di antara satu tubuh ke satu tubuh yang lain. Kita sudah bahas pada pertemuan lepas. Orang yang sudah mati ratus tahun, ribu tahun, mereka itu boleh berpindah kepada orang yang masih orang yang masih hidup. Dan Al-Imam Ibnu Jauzi dia buat cerita tentang bagaimana orang Syiah yang berpendapat sebegitu rupa. Jadi kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita jangan ada pemikiran dan juga cara fikir kita seumpama ini. Baik, pada pagi ini tuan-tuan, kita tengok bagaimana musuh iblis terhadap umat Islam. Tidak tuan-tuan, orang Islam kena tipu dengan iblis. Dah tuan-tuan, kita dok rasa bahawa kita lah umat yang terbaik, umat yang cemerlang dan sebagainya, dan kadang-kadang kita terlupa bahawa ada beberapa perkara racun-racun iblis dia cuba untuk merosakkan umat Islam. Kita tengok tuan-tuan, Ibnu Jauzi mengatakan bahawa muka surat 114, iblis menyusup ke akidah umat Islam melalui dua cara. Ada dua cara tuan-tuan melalui akidah ni. Yang pertama, kata Ibnu Jauzi, taklid kepada datuk moyang dan orang-orang yang terdahulu. Yang kedua, ilmu yang tidak diketahui kedalamannya, dan siapapun yang menyelaminya tidak akan sampai ke dasarnya. Iblis menyerumuskan orang-orang ini ke pelbagai macam pencampuran. Tuan-tuan tengok lagi. Tentang jalan yang pertama,
Iblis menampakkan perkara-perkara yang serba baik di hadapan orang yang taklid, bahawa dalil-dalil yang ada pun dapat terkeliru, sementara yang benar masih tersembunyi, dan taklidlah jalan yang paling selamat. Hak ni hak nombor 1 tuan-tuan. Nah, cara nak bagi umat Islam ini mundur, cara nak bagi umat Islam ini tuan-tuan tidak mendapat pencerahan ilmu, senangnya Iblis kata dosa duk mengaji, taklid orang. Taklid ni maksud apa? Dia ikut orang tanpa berusaha menuntut ilmu. Dia taklid, dia hanya ikut orang saja. Tuan-tuan sekalian, hal ini pernah terjadi kepada orang musyrik Mekah. Sejarah, walaupun 1400 tahun orang-orang Mekah ataupun pada zaman Nabi SAW sudah meninggalkan kita, dalam ilmu sirah, walaupun mereka tinggal kita, tapi karakter dan perangai itu masih ada lagi zaman lah. Hanya tukar orang ya, hanya tukar masa saja, tapi perangai itu masih ada. Perangai apa? Bila mana Nabi membentangkan kebenaran di hadapan mereka, Nabi cerita tentang Islam, Nabi cerita tentang Tauhid, Nabi cerita tentang hari kebangkitan esok, oh dia tak percaya. Dia kata apa? Apa yang Muhammad bawa ini hanyalah reka cerita saja. Dan kami mempercayai sungguh-sungguh apa yang nenek moyang kami tinggalkan kepada kami. Mustahil keturunan kami menyesatkan kami. Oh, dia ikut nenek moyang dia. Dan hal ini pernah berlaku kepada seorang laki-laki sebelum kedatangan Islam yang bernama Amru bin Luhai. Ya, dia pergi ke Syam. Ada sebagian mereka mengatakan dia pergi ke Iraq. Dia pergi dekat sana, dia tengok ketulan-ketulan berhala, dan dia beranggapan bahawa ini saki-baki daripada syariat Nabi Ismail. Oh, dia tengok, oh ini saki-baki syariat Nabi Ismail. Dia ambil ketul berhala, dia bawa pergi dekat Kaabah, dia suruh orang Mekah sembah berhala. Maka disebabkan orang Mekah ni tuan-tuan rasa kagum dengan Amr bin Luhai, lalu mereka pun ikut arahan ataupun yang disuruh oleh Amr bin Luhai. Mereka pun mulalah sembah berhala pada waktu itu. Disebabkan apa? Taklid kepada Amr bin Luhai. Tak gunakan akal untuk berfikir. Banyak ayat Al-Quran yang Allah cerita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun Al-Quran. Allah gunakan akal, Allah berikan kebijaksanaan akal bagi hamba-hambanya untuk mempertimbangkan. Sebab itu jangan kita bermudah-mudah untuk kita berlepas tangan dalam hal taklid ini. Kenapa? Kalau kita lihat dalam perbahasan di kalangan para ulama, khususnya dalam bab akidah, boleh ataupun tidak untuk kita bertaklid dalam bab akidah? Ini soalan dia. Ada orang kata, tak apa ustaz, kami tak payah mengaji ya, kami ikut ustaz ya. Kan kami ikut hak majoriti ya. Sabar dulu, tengok hukum dia. Hukum bertaklid dalam bab akidah. Dan hal ini pernah disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Bahkan dipetik dalam kitab Al-Imam Al-Baijuri dalam Hasyiah Al-Baijuri ala Jawharatut Tauhid, muka surat 77, yang berbunyi, "Idh kullu min qallada fi tauhidi imanuhu lam yadkhulu min tazdid, fa fihi ba'dhuhu al-qaumi yahkimi al-khulfa wa ba'dhuhum haqqaqa fihi kashafa." Ini bukan hadis. Ini adalah bait-bait yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa bermaksud yang demikian kerana setiap orang yang bertaklid dalam tauhid. Ini kata Imam Al-Laqani, Ibrahim Al-Laqani, siapa yang bertaklid hanya ikut saja dalam bab tauhid, imannya, kata dia, imanuhu lam yakhlu min tasdid, imannya tidak terlepas daripada kesamaran. Kesamaran ni tuan-tuan maknanya dia ikut orang ni dengan tak ada ilmu. Dia dalam bab tauhid khususnya, dalam bab akidah khususnya. Makanya keimanan itu boleh dipertikaikan.
Tak jitu, tak kuat. Kefahaman kita dalam bab akidah ini, bagaimana simpulan akidah itu bermaksud simpulan ikatan yang tidak mudah diuraikan. Ini akidah. Masakan tidak dalam bab iman dan akidah, dia hanya mentaklid semata-mata. Kata Ibrahim Al-Laqani mengatakan bahawa iman macam ni, dia akan mengandungi kesamaran di dalam kepercayaan dan juga i'tiqadnya. Dan pada iman orang yang bertaklid ni, sebahagian menyatakan berlakunya khilaf dan sebahagian menyatakan tidak khilaf. Ini ada sebahagian para ulama mengatakan begitu. Ada perbezaan di kalangan para ulama. Saya sebut ada beberapa perkara. Ya, hukum bertaklid dalam bab akidah. Yang pertama, tidak memadai dengan bertaklid. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Ya, iaitu tidak sah bertaklid, maka orang yang bertaklid dalam akidah dikira kafir. Ini adalah pandangan Al-Imam As-Sanusi dalam kitabnya Al-Kubra. Ini pendapat yang pertama. Dia agak keras sikit. Dia agak ketat sikit. Tak nombor satu ni. Tak apa, sabar dulu. Kita tengok tuan-tuan. Dan pendapat yang seterusnya, memadai dengan bertaklid tetapi berdosa jika seseorang itu ada kemampuan untuk mengkaji ataupun an-nazar. Jika tidak, maka dia tidak berdosa. Ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan para ulama usuluddin. Ya, dalam bab usuluddin, maknanya apa? Siapa yang ada kemampuan untuk belajar, dia ada masa, dia ada kemampuan, ya, dia ada akal yang waras untuk dia belajar. Benda lain dia boleh belajar. Benda saham dia boleh belajar. Benda apa dia? Macam-macam. Tapi dalam bab akidah dan kepercayaannya, ada kata tak apa, aku taklid dia. Ingat, termasuk dalam perbahasan ni, kalau dia ada kemampuan untuk belajar, untuk mengkaji, untuk menuntut ilmu, tapi dia hanya mentaklid sahaja, maka hukumnya berdosa. Siapa habaq ni? Bukan saya kata dah. Ini saya petik kebanyakan para ulama berpendapat begini. Kenapa? Akidah dia tak sama dengan cabang-cabang agama yang lain. Ini akidah, kepercayaan. Sekurang-kurangnya kata ulama, ya, ini disebut dalam Syarah As-Sawi ala Jawharatul Tauhid, iaitu wajib bagi seseorang yang berkemampuan untuk belajar. Ini Islam ajak bagi dah. Kena menuntut ilmu. Orang Islam kena belajar, kena cari kuliah-kuliah ilmu supaya pencerahan, ya, ataupun kita sebut bahawa maklumat kita tentang akidah itu kita ada. Maksudkan tidak kita nak datangkan keimanan dalam diri kita, ilmu tentang iman itu tidak ada. Bagaimana? Ya, kita nak khusyuk dalam solat, tetapi ilmu berkaitan dengan solat ataupun ilmu berkaitan khusyuk dalam solat pun kita tidak belajar. Macam mana nak datang khusyuk dalam solat? Tidak, tuan-tuan. Ini perumpamaan yang mudah, yang dekat dengan kita, supaya kita boleh berfikir. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dalam bab akidah. Adapun dalam bab fiqh, ini sedikit maklumat kepada kita bahawa, ya, dalam bab fiqh ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ya, dibahaskan oleh sebagian pendapat ulama, iaitu dalam orang awam di dalam bab fiqh, maka orang awam boleh untuk kita bertaklid dalam sesuatu pendapat. Kalau kita tengok dalam kitab usul fiqh oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi rahimahullahu ta'ala, ini seorang tokoh fiqh dunia, bukan orang biasa ni, tokoh fiqh dunia. Dia mengatakan bahawa ada dua kelompok. Yang pertama, mereka yang berpegang kepada pendapat ulama mazhab, ulama mujtahid. Kita ni orang awam ni tak sempat nak belajar ni. Contohnya dalam bab furuq, dalam ilmu fiqh, susah perbahasan sesuatu perbahasan kehujahan sesuatu dalil oleh seorang ulama bukan sedang kita nak kaji. Bahkan dalam ilmu usul fiqh, dia ada ilmu nasakh wal mansukh, kita kena belajar, kan? Kita kena mengaji am dan khas, lafaz-lafaz yang diungkapkan dalam nas, alfa dan sebagainya. Kalau orang awam mungkin tidak mampu.
sibuk dengan kerja, komitmen dengan keluarga dan sebagainya, mungkin tidak mampu. Ya, sebahagian pendapat ulama ini disebut dalam usul fiqh oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, cukup untuk kita berpegang dengan pendapat ulama-ulama mujtahid dan juga ulama mazhab. Cukup. Nah, sebab kita tak mampu tuan-tuan nak terjun dalam lautan perbincangan di kalangan para ulama dalam. Nah, adapun pendapat yang kedua, kata Wahbah Az-Zuhaili juga dalam kitab yang sama, dibolehkan, iaitu orang yang ada kemampuan. Orang yang ada kemampuan, dia faham bahasa Arab, dia faham ilmu tafsir, dia faham ilmu usul fiqh, dia faham hadis, ya, dia faham teras disiplin ilmu dalam menentukan sesuatu hukum. Pendapat yang kedua, dibolehkan untuk dia memilih nas yang lebih dekat dengan rajih, yang dekat dengan dia. Dekat dengan dia boleh mengkaji untuk sekalian nas tersebut. Ini pendapat yang kedua yang diutarakan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam kitabnya Usul Fiqh. Jadi macam kita ni tuan-tuan, orang awam yang tidak ada kemampuan, cukuplah untuk kita berpegang kepada pendapat-pendapat imam mujtahid dan sebagainya. Yang itu cukup tuan-tuan, supaya kita tidak tergelincir daripada kefahaman dia yang sebenar. Baik. Kemudian ketahuilah bahawa alasan yang mereka kemukakan untuk memuji taklid itu sebenarnya sangat tidak layak. Iblis ni. Sebab jika dalil-dalil yang ada adalah syubhat, yang benar masih tersembunyi, maka mestinya mereka justru menghindari taklid kepada datuk moyang mereka sendiri. Itu saja alasan mereka. Kan? Itu saja alasan mereka. Kenapa? Kerana dalil itu adalah syubhah, maknanya tak jelas. Orang yang taklid ni tuan, maknanya dia tak belajar. Dia tak keluarkan dirinya ni daripada kesamaran kepada keyakinan. Ini kepentingan menuntut ilmu. Sebab tu senang saja dia bagi alasan bahawa dalil banyak ustaz sesama ustaz pun duk bergaduh ustaz. Ya, dalil pun banyak, kitab pun banyak. Lah kali iblis serap dalam telinga dia kata apa? Dalil-dalil pun syubhah ustaz, macam mana kami nak ikut? Nampak? Dia tak gunakan usahanya, dia tak gunakan ikhtiar akalnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk dia keluarkan diri dia daripada kesamaran dalam memahami sesuatu nas dan sebagainya. Inilah belajar. Sebab tu perjuangan menuntut ilmu ini, kata Qaradawi, adalah di antara salah satu jihad dalam Islam. Salah satu jihad dalam Islam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada satu bab cerita tentang rihlatul ilmiyah. Bagaimana perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu, ya, daripada Mesir pergi ke Iraq, pergi ke Khurasan, berjumpa dengan tokoh ulama besar dan sebagainya, pergi menuntut ilmu. Dan hal ini membawa bukti kepada kita ni pun kena ketiak jadi macam tokoh-tokoh ini. Jangan berpada dengan apa yang kita ada saja. Ketiak untuk mencari ilmu, untuk mencerahkan apa yang sama dalam diri kita. Dan hal ini pernah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf ayat 23 dan ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryah min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Mereka ikut ni, sama-sama orang kaya mereka. Dia kata apa? Kami ni tak nak Rasul apa, kami ikut semua hak nenek moyang kami tinggal. Mereka sembah berhala, mereka sembah tokoh, kami ikut mereka. Takkanlah mereka nak sesatkan kami ikut. Kemudian Rasul berkata, apakah kamu akan mengikuti juga sekalipun aku membawa untuk kamu agama yang lebih nyata
memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati daripada bapa-bapa kamu anutinya. Ni Nabi bagi tahu, Nabi bersembang dengan mereka. Apa cuba fikir tengok apa yang aku bawa ni lebih jelas berbanding yang apa sembah tokoh-tokoh dan juga berhala yang tidak ada kesannya. Aku bawa benda yang jelas, aku mau dalil, aku mau bukti kenapa kalian memilih selain daripada kejelasan ini. Nampak? Nabi jentik akal orang-orang yang hanya ikut mentaklid nenek moyang mereka sahaja. Dan dengan kata lain, apakah kamu tetap akan mengikuti jejak bapa-bapa kamu? Padahal Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 69, innahum alfau aba'ahum dhallin fahum ala atharihim yuhra'un. Yang bermaksud kerana sesungguhnya mereka mendapati bapa-bapa mereka dalam keadaan sesat, mereka tergesa-gesa mengikut jejak orang-orang tua mereka. Kalut Nabi dah bentang kebenaran, Nabi dah bentang bukti. Senang ya dia kata bahawa Muhammad reka sendiri dalam risalahnya. Sehingga kan dalam Quran Allah menyebut bahawa Muhammad ni tidak lebih daripada orang-orang yang belajar dengan tukang-tukang syuara. Ya, pada malamnya dia memikirkan apa yang dia diungkapkan kepada kita. Esok dia datang kepada kita, dia bawa Al-Quran yang malam tu dia reka sendiri. Ini orang Mekah berikan tambahan dan juga memfitnah Nabi SAW. Dan sini sebut bahawa tajuk kita pada pagi ni subuh ni tuan-tuan, cukuplah ia memberi jelas kepada kita bahawa orang Islam kena berjuang menuntut ilmu, kena belajar, ya, kena menghadiri kuliah-kuliah ilmu yang disediakan oleh jawatan kuasa satu tempat dan sebagainya, untuk kita keluar daripada taklid yang membabi buta ini. Ini saya sebut ni. Taklid boleh tuan-tuan, tetapi jangan sampai 30 tahun duk taklid dia tuan-tuan. Wah, tu dia. Ada orang tuan-tuan umur dah 40 tahun, duk 40 tahun ni duk taklid. Tak apa, aku ikut ya. Tak boleh tuan-tuan. Agama kita ni tuan-tuan suruh kita ni berusaha keluarkan diri kita daripada bertaklid, belajar menuntut ilmu untuk kita memahami agama kita, supaya kita menghayati tuan-tuan keindahan dan ketinggian agama yang kita anuti ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, rugi kita tuan-tuan, tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita ataupun alim ulama kita tinggal khazanah-khazanah yang besar tu. Ya, tinggal kitab-kitab tafsir yang besar tu. Ya, syarah-syarah hadis yang besar, supaya bila kita tengok agama ni kita faham, mengikut timbangan dengan neraca Islam yang betul, bukan ikut akal kita. Ada orang dia ambil jalan mudah, dia tengok Quran, dia tafsir ikut akal dia saja. Tak betul. Rugi khazanah Islam, ilmuwan kita. Tulis kitab tafsir berjilid tuan-tuan sekalian. Untuk apa? Untuk kita. Untuk kita ni tuan-tuan, bukan untuk sama, untuk kita. Kita nak buat apa? Kita nak kena pergi belajar. Pergi cari tok guru mana yang dakik, yang alim, tuntut ilmu dengan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ini doa yang Nabi ajak para sahabat. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat, bagi kita faham, yufaqihu fiddin. Ya Allah, berikan kepada aku kefahaman dalam agama ini. Sebab tu dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, ya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan yang banyak kepada dia, Allah sayang kat dia, Allah nak bagi benda baik dekat dia, Allah bagi dia faham agama. Imam Nawawi dalam syarah Al-Minhaj, ayyufaqihu syara', bagi dia kerti agama, bagi dia faham cara nak sembahyang macam mana, bagi dia faham bila baca Quran dia faham Quran, bila dia orang baca hadis dia faham hadis itu mengikut kefahaman para ulama yang muktabar.
yang tu bermaksud tanda Allah sayang hamba ni. Tak mau bagi dia terpesong, tak mau bagi dia jauh dengan landasan yang betul. Sebab tu tajuk kita pada pagi subuh ni tuan-tuan, cukuplah tuan-tuan sekalian membawa bukti kepada kita bahawa agama kita ni tuan-tuan, Islam ini adalah ilmu pengetahuan. Berjuanglah untuk kita menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Anak-anak kita ni tuan-tuan, biar dia menuntut ilmu ketika mana dia usia remaja dan sebagainya. Ya, supaya bila dia besar esok, dia menjadi seorang tokoh agama, tokoh masyarakat, rujukan dalam masyarakat, supaya ia menjadi pencerah kepada umat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya setakat itu dulu perkongsian tazkirah subuh kita pada pagi ini. Insya-Allah ya, pada pertemuan akan datang, saya tak bacalah banyak sangat dia punya perbahasan ini, cuma saya ambil poin-poin besar saja daripada kitab ini, iaitu bagaimana cara iblis ni tuan-tuan, dia merosak umat Islam dengan cara hanya kita berpada dengan bertaklid sampai kita mati tuan-tuan. Tidak berusaha untuk mengeluarkan dan juga menuntut ilmu sebagai salah satu perjuangan bagi orang-orang Islam. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk lagi pada bab yang baru, iaitu bagaimana tipu muslihat iblis terhadap golongan-golongan khawarij. Kita akan masuk bab tu tuan-tuan, golongan khawarij ni ada ataupun tidak zaman lah ni tuan-tuan. Dan kita akan bahas apa ciri-ciri khawarij ya, yang terdapat di dalam perbahasan yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Saya dekat itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.